Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda khatimul anbiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kalau kita yang muslimin yang lelaki akan dengar ayat ini seminggu sekali, kan? Kalau kita pergi menunaikan solat fardu Jumaat di masjid, kan? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah wal malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, ya, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyambungkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama-sama untuk kita berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sama-sama kita berselawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari yang akan datang kita akan menyambut, tidak lama lagi, hari ini 17 Safar, 18 Safar, kan? Kita akan nyambut selepas Safar apa? Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Alhamdulillah, 12 Rabiul Awal tahun ini jatuh kepada hari Jumaat, tak silap saya, 29 Oktober, yang kita akan sambut lagi 2-3 minggu yang akan datang, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang muslimat apa khabar? Baik. Baik semua, baik. Dah makan? Dah. Saya belum makan lagi.
Kejap lagi ada ya. Ada yang belum makan, kejap lagi kita makan. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, Tuan Pengerusi, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa surau, muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita menyambung kuliah pengajian kita fil kitab Penawar bagi hati. Muslimin dan muslimat, kalau kita nak wangi, nak bersih, kita pergi mandi, kan? Kita pakai wangi-wangi cantik-cantik bagi orang nampak kita, wah cantiknya dia, wah handsomenya dia. Kalau kita lapar, kita makan tuan-tuan, untuk kita memenuhkan lagi kita punya tuntutan zahir kita, kan? Kalau kita nak tak ada ilmu, kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, kalau hati kita sakit, kita cari siapa? Kalau kita sakit demam, batuk dan sebagainya, kita pergi hospital, kan? Jumpa tabib. Tabib tu bahasa Arab, bahasa Melayunya doktor lah, kan? Kita jumpa doktor untuk mendapatkan ubat. Tetapi kalau hati kita sakit, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita cari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dengan cara kita mempelajari akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dengan cara kita berzikrullah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat tuan-tuan, hanya saja hati-hati diri kita yang sentiasa ingat kepada Allah, jiwa-jiwa dia akan menjadi tatmainnul qulub. Kita akan mendapat ketenangan insya-Allah. Muslimin, muslimat yang dikasihi, kita sambung kuliah pengajian kita pada muka surat yang ke 17. Betul Tuan Pengerusi? 17 ya. Pada hadis iza mata ibnu Adam, ya, pada hadis yang mana kita membicarakan pada minggu-minggu yang sudah tentang bab pada menyatakan soal kemaluan, soal faraj. Kalau yang bahasa Melayu Jawi pada muka surat yang ke-17, siapa yang ada pegang buku yang Rumi ya, yang Rumi terjemahan Penawar bagi hati itu, muka surat 44. Surat 44 ya, hadis yang di atas tu. Sebab saya ada dua version ya, ada Jawi dan ada bahasa Melayu. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang sikitlah ya. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj kemaluan, kan? Ketahuilah olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau akan kemaluan itu kerana kegunaan bangsa akhirat, iaitu mengadakan anak dengan dia, kan? Muslimin dan muslimat, kalau kita tengok buku ni kan, terjemahan bagi Penawar bagi hati ni, dia ada gunakan bahasa bangsa dunia, bangsa akhirat. Perasan tak? Kan? Bangsa dunia itu siapa? Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang rahmati Allah, bangsa dunia itu bangsa yang menginginkan hubbud dunia, yang suka, yang cinta kepada kemewahan dunia, yang menggunakan nikmat Allah hanya untuk dunia je saja, ya, untuk dunia je saja, tanpa memikirkan hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Manakala sebaliknya, bangsa akhirat ini menggunakan kesemua nikmat Allah, kesemua ciptaan Allah ini, mulut, mata, hidung, kaki, telinga, perut, semua untuk kegunaan dunia dan akhiratnya. Kerana orang-orang sebegini percaya hidup kita ini di atas muka bumi Allah ni tuan-tuan hanya sementara saja tuan-tuan. Tidak ada yang kekal abadi, kekal selama-lamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita hidup di atas muka bumi Allah kan hanya sementara. Untuk apa? Untuk mencari bekalan hari akhirat Allah. Kan, untuk mencari kita punya timbangan mizan nanti di pada mahsyar nanti, supaya amalan-amalan yang soleh dan solehah berat.
Kan berat di bahagian al-mizan kita nanti, di bahagian pahala kita nanti, kan. Ya, jadi muslimin dan muslimat, kita menggunakan kemaluan kita ini untuk mengadakan anak, kan, yang mana berkahwin lah. Tuan-tuan, janganlah belum berkahwin kita sebaliknya, kan. Jaga-jaga. Hari ini kita dikejutkan dengan banyak sangat masalah sosial, kan, dengan banyak sangat masalah melibatkan remaja kita, melibatkan anak-anak kita mungkin, wa na'udzubillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sabda Nabi SAW, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul ummi yaumal qiyamah, umamu yaumal qiyamah. Berkahwinlah oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak-anak, maka bahwasanya aku bermegah-megah dengan kamu segala umat pada hari kiamat. Allahu Akbar. Nabi ni tuan-tuan, dia suka umatnya ramai tuan-tuan, kan. Anak ramai ni tuan-tuan, kan, Nabi suka, kan. Nabi suka. Tapi yang mana tak ada anak tu, sabarlah, kan. Sabar, insya-Allah Allah pasti mengurniakan, insya-Allah. Sabda Nabi SAW, iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalas. Ini yang perlu kita tekankan. Sadaqatun jariyatin wa ilmin yunfa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah, kan. Apabila iza mata ibnu Adam, apabila matinya seorang anak Adam itu, siapa? Kita lah tuan-tuan, kan. Kita, ya, muslimin dan muslimat kita. Apabila kita meninggal nanti, kita tinggalkan semua perkara, kan. Harta kemewahan kita yang selama ini kita agungkan, harta kemewahan, simpanan dan sebagainya, semua kita tinggalkan tuan-tuan, kecuali 3 perkara, kan. Yang Nabi kata apa? Sedekah jariyah, kan tuan-tuan. Apabila kita ni banyak bersedekah, Nabi kata apa? Ma naqasa malun 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang tuan-tuan harta tuan-tuan, hatta sedikit zarah harta tuan-tuan, dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan, hari ini kita ni berkira-kira, kan. Kan, minta maaf, kan. Kadang-kadang termasuk saya juga, kan. Kadang-kadang kita berkira-kira untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan. Kadang-kadang kita, kan, berkira-kira nak sedekah dekat surau ini, contoh dia, kan, sedekah RM5, RM2. Kadang-kadang kita ni berat, kan. Kita ni berat. Tapi kalau kita beli macam-macam, kita boleh, kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata apa? Apabila kita meninggal nanti tuan-tuan, amalan kita ataupun yang dibuat oleh anak-anak kita, contohnya sedekah. Sedekah, banyakkan sedekah, sebab itu akan memberi efek ataupun kesan yang paling baik untuk kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan. Kita hidup ni banyakkan sedekah. Apabila kita dah meninggal sekalipun tuan-tuan, pesan dekat anak-anak kita sebelum kita meninggal, nak banyakkan sedekah, buat sedekah atas nama ibu bapa, kan, atas nama orang yang kita sayang dan sebagainya. Sedekah apa saja, alhamdulillah, kan. Sedekah letak Quran dekat surau atas nama mak ayah, sedekah dekat pusat-pusat, kan, orang-orang yang memerlukan duit kita dan sebagainya, bantu jiran tetangga kita, memperbanyakkan sedekah, insya-Allah tuan-tuan. Itu yang pertama. Wa ilmin yunfa'u lahu, dan yunfa'u bihi, kan, ilmu yang kita belajar ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak, ada satu riwayat Nabi kata apa pada para sahabat? Wahai sahabat-sahabat aku sekalian, apabila kamu lalu di taman-taman syurga, hendaklah kamu berhenti dan masuk ke taman itu. Lalu para sahabat tanya, Nabi, Rasulullah, kita ni belum mati lagi, belum meninggal lagi, mana ada syurga lagi, kan. Lalu Nabi kata apa?
apa? Tuan-tuan, majlis-majlis ilmu dan halaqah-halaqah zikir, kan? Kita belajar Quran itu adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita penuhkan surau kita ini dengan ni taman-taman syurga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang mana kita mengagungkan Allah, yang mana kita solat fardu berjemaah, kemudian kita berzikir, kita berdoa, dan kemudian kita majlis ta'lim ilmu, kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka berhenti sekejap, tuan-tuan. Kalau kita pergi jalan tu kan, kita bermusafir, kita balik kampung kan, kita nampak ada masjid tepi jalan, kalau kita ada masa kan, kita berhenti sekejap kan, kita berhenti sekejap, kita solat fardu berjemaah, ataupun kalau tak sempat, kita dengarlah kuliah sebentar, 10 minit, 20 minit mungkin kan, kemudian kita sambung perjalanan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan tujuan musafir kita, mudah-mudahan Allah menyelamatkan ahli keluarga kita dengan asbab kita singgah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah. Allahu akbar. Tuan-tuan, ini yang saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan semua. Kita ada anak kan, kita ajar anak-anak kita berdoa. Kita ajar anak-anak kita supaya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya berdoa kepada diri kita sebagai ibu dan bapa, memperbanyakkan doa kepada ibu bapa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah diriku, ya Allah, berahmatilah orang tuaku, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku, ya Allah, sebagaimana warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti kasihlah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami waktu shaghira, kami kecil lagi, ya Allah. Kan, ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak yang kalau ada kan senantiasa berdoa selepas solat. Kan, kita yang mana mak ayah kita telah kembali ke rahmatullah, tuan-tuan, hari ini kalau kita masih ada mak ayah, kita sayang mak ayah kita, kita khidmat. Khidmat ni bahasa Arab lah, khidmat ni berbakti kepada kedua orang tua kita kan. Kalau ibu dan ayah kita masih ada lagi, kalau mereka tu sakit dan sebagainya, kita khidmat kepada mereka kan. Sampaikan pepatah Melayu kata apa? Syurga di telapak kaki ibu kita. Iya, Allah berfirman dalam Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ayyul amalu ahabbu ilallahi ta'ala qal as-salatu ala waqtiha wa birru walidain wal jihad fi sabilillah. Nabi kata apa, tuan-tuan? Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah suka, yang paling Allah sayang, Allah cinta, Allah suka? Pertama, solat di awal waktu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni lupa, leka, tak apalah, tapi jangan sampai kita tertinggal solat, tuan-tuan kan. Amalan yang paling Allah suka, solat di awal waktu, as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu, di waktunya kan. Kita dengar azan Allahu akbar, Allahu akbar, bila panggil kan, kemudian kita datang ramai-ramai kan, kita penuhkan jemaah dan sebagainya. Kalau kita ada kerja, tuan-tuan, kalau tak boleh tinggal, jangan lupa kita solat kemudian kan. Kalau kita boleh nak solat berjemaah, kita pergi solat berjemaah, terutama yang kaum muslimin kan. Kita digalakkan untuk datang ke surau, datang ke masjid dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, Nabi kata amalan yang paling disukai oleh Allah, wa birru walidain, berbakti, berkhidmat, berbuat baik, tuan-tuan, kepada siapa? Orang tua kita, tuan-tuan. Kalau duit tak ada, kita boleh cari kan, tuan-tuan. Kalau tak ada harta, kita boleh cari kan. Kalau isteri meninggal, kita boleh cari lagi kan. Kita boleh cari lagi. Kalau suami meninggal, kita boleh kahwin lagi. Tapi kalau mak meninggal, tuan-tuan, nak cari mana?
Allahu Akbar. Kalau ayah kita meninggal, tuan-tuan, mana nak dapat ayah kita? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua. Tuan-tuan kenal tak sahabat Nabi tabi'in, golongan tabi'in, namanya Uwais Al-Qarni? Kenal tak? Uwais Al-Qarni seorang penduduk Yaman. Yaman kan, kota Tarim Yaman. Dia ni teringin sangat nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dekat kota Madinah. Uwais Al-Qarni seorang yang berada di Yaman. Jauh kan Yaman dengan Madinah? Kan? Tetapi atas dasar cintanya, atas dasar cinta Uwais Al-Qarni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sanggup minta izin ibu dia. Wahai ibuku, aku ingin bermusafir, berhijrah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia sakit, tuan-tuan. Kan? Ibunya sakit. Kemudian mak dia kata apa? Tak apalah, kau pergilah. Sepanjang kau dah jumpa Nabi nanti, kau dah jumpa, kau pulanglah, jaga aku balik. Lalu Uwais Al-Qarni ni berlama, berbulan-bulan, berpurnama, berhijrah, bermusafir untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada. Nabi pergi berperang. Kan, tak saya perang Badar ke perang Uhud. Kemudian jumpa dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ada, suami aku tak ada, pergi berperang. Tak apalah, aku tunggu dulu, kalau dia tak balik. Selang lama kemudian dia tunggu tak balik Nabi. Kemudian dia minta izin isteri Rasulullah, tak apalah, aku kena pulang semula ke kota Yaman. Tak ada rezeki aku nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibu aku sedang sakit. Nampak tak? Dia muliakan ibunya. Ibu aku sedang sakit, aku kena balik juga. Tak apalah, tak dapat jumpa Rasulullah. Dia balik sampai ke rumah dia, dia khidmat balik untuk ibu dia. Selang beberapa tahun kemudian, dia nak ingin menunaikan haji. Tuan-tuan tahu tak, daripada kota Yaman ke kota Mekah tu berapa berbulan-bulan dan sebagainya, dia mengendong ibunya sampailah ke kota Mekah, ke kota Madinah. Dia dokonglah, bahasa kita ngendong. Ngendong ni dia dokong dekat atas bahu dia. Allahu Akbar. Selang dia meninggal ni, tuan-tuan, Nabi kata apa waktu dia hidup? Kalau tuan-tuan semua sahabat nak dimakbulkan doa, kau mintalah dengan Uwais Al-Qarni. Pasti doa kalian akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu tak, Uwais Al-Qarni ni namanya adalah disebut di malaikat berebut nak menguruskan jenazah Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Satu je, dia memuliakan ibunya. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak dimuliakan di atas muka bumi Allah dan di hari akhirat Allah, muliakanlah ibu bapa kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Selagi mana mereka tidak mengajar kita tentang maksiat, tentang kemungkaran, kita wajib untuk taat kepada kedua orang tua kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 amalan yang tidak akan putus selama-lamanya. Doa anak yang soleh dan solehah, kemudian harta sedekah jariah, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Sebab itu tuan-tuan, utara kita ada umur di atas muka bumi Allah, kita pergilah menuntut ilmu, kita pergi ke surau masjid untuk mendalami ilmu agama. InsyaAllah dengan barakah ilmu itu akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya, dan tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Demikian lagi menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi engkau akan kemaluan kerana kegunaan dunia, iaitu bersedap-sedap dengan jima dan bersuka-suka dengan anak yang hasil daripada perbuatan itu. Maka bermulalah mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup di dunia ini. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Nanti kalau kita ada anak kan, kita ada anak sekarang ini, kita ajarkan mereka ilmu-ilmu agama kan. Harta yang kita ada itu kita gunakan untuk, Allah kata wa anfiqu fi sabilillah, kita bersedekah, kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kan, barulah harta kita itu berkat. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam ni ada zakat kan, kita keluarkan zakat fitrah, zakat dan yang lain-lain dan sebagainya untuk menyucikan harta kita kan. Sebab itu tuan-tuan, Allah berfirman apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuan-tuan, Allah bagi kita harta, bagi kita nikmat berketurunan, ada anak yang ramai dan sebagainya, harta yang banyak dan sebagainya. Untuk apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, Allah suruh kita bersedekah. Sebab Allah pilih kita untuk jadi kaya. Allah pilih kita untuk harta yang banyak. Allah pilih kita untuk kita kita ada kedudukan dan sebagainya, untuk kita membantu jiran-jiran kita, untuk kita membantu adik-beradik kita, untuk kita membantu orang yang memerlukan. Sebab apa tuan-tuan? Dalam rezeki kita itu insya-Allah ada rezeki orang lain tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, yang pertama tadi kita bersyukur. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang bersyukur ini pasti Allah akan tambah nikmat dia. Allah akan tambah lagi. Engkau ada gaji 5,000, 3,000, 4,000, setiap bulan dia bersedekah, bantu anak yatim, bantu ibu tunggal, bantu jiran tetangga, Allah beri lagi nikmatnya kan. Allah berkati hidup dia kan, sentiasa qanaah, sentiasa syukur, cukup dengan apa yang Allah beri kepada dia. Sebab itu tuan-tuan, orang kaya ni kalau dia bersyukur, Allah tambah lagi nikmat dia, Allah tambah lagi rezeki dia. Tetapi sebaliknya yang kedua tuan-tuan, wala in kafartum, dan jika engkau tidak bersyukur, kamu kufur kepada Allah. Kufur ni kita tak bersyukur kepada Allah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya tuan-tuan, azab Allah itu syadid kan. Kita ya Allah nak menanggung azab Allah itu tuan-tuan kan. Tengok Allah dah beri dah kisah Qarun, kisah Fir'aun, siapa lagi orang yang banyak harta kan, Qarun, harta je banyak kan, sampai digelar harta Qarun. Sampai sekarang kan kita jumpa harta Qarun, kita panggil harta Qarun lah kan. Fir'aun yang punya kerajaan yang banyak, Qarun yang harta yang banyak, tapi sebab tidak bersyukur kepada Allah, mengaku diri dia sebagai Tuhan dan sebagainya, lalu tengok kesudahan hidup dia tuan-tuan yang dirahmati Allah ya. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula mensyukurkan ini anggota memelihara daripada yang diharamkan seperti zina dan liwat, dan mengeluarkan air mani dari yang lain lain daripada tangan istrinya dan jarinya. Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kita nikmat, kita kita dapat berkahwin, kita dapat bernikah dan sebagainya, dan kita bersyukur dengan memelihara anggota kemaluan kita daripada perkara yang diharamkan. Contoh dia apa? Kita berzina kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah kan. Hari ini banyak kes zina dan sebagainya kan. Saya berpesan untuk diri saya dan di tuan-tuan, kita pesan kepada anak-anak kita, jauhkanlah daripada perbuatan yang menjerumus ke arah perzinaan, perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada hubungan yang terlarang, zina liwat dan yang sebagainya Kita bersyukur kepada Allah kan. Nabi kata kalau kita tak dapat tahan nafsu kita berpuasa tahan lapar, dahaga dan anggota badan kita Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
dan memelihara kemaluan kita daripada yang syubhah. Yang syubhah ni yang kita ragu-ragu kan, yang kita tidak pasti kan, seperti jima pada nikah yang batil. Jika taklid ia akan berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada nescaya haram dan bukan syubhah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita yakin pernikahan kita itu sah mengikut lunas syariat Islam kan. Kita pasti perkahwinan kita itu kan sah mengikut ketentuan Islam, sah syarat-syarat, rukun-rukun dan sebagainya kan. Ada saksinya, ada walinya, ada pasangannya dan sebagainya. Pasangannya pula bukanlah pasangan yang sama jenis kan, mestilah lelaki dan perempuan yang diyakini lelaki dan diyakini perempuannya kan, barulah sah kan kita punya pernikahannya itu. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang-orang yang beriman yang mendapat kemenangan, walladzina hum li furujihim hafizun. Ini suratul Mukminun kan, ayat yang kelima. Ya, ayat pertama Allah kata apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ila akhir ayat kan. Orang-orang yang berjaya kan, wallazina hum li furujihim hafizun, dan sekala yang memelihara mereka akan kemaluan-kemaluan mereka kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Allahu Akbar. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan orang-orang yang li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka daripada sebarang bentuk yang tidak elok kan, yang sebarang bentuk yang meragukan, sebarang bentuk maksiat, sebarang bentuk perzinaan, sebarang bentuk benda-benda yang tidak elok ni tuan-tuan ya. Jadi muslimin dan muslimat, pelihara anggota kemaluan kita kan. Sebab itu nafsu kan, nafsu ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu kita kan. Kita jaga nafsu kita daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela, dan ketahuilah olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara kemaluan melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan kan, nafsu ni kadang-kadang yang pertamanya dia ni datang daripada mata tuan-tuan. Macam kita lelaki lah kan, tengok perempuan ni Allah cair dah dia kan. Tengok ni, pandangan mata tu selalu menipu ni tuan-tuan. Pandangan nafsu selalu tersasar. Pandangan nafsu itu kan kita kena jaga kan, sebab berpunca daripada mata kan. Kita tengok benda-benda yang tidak elok tuan-tuan, kita tengok perkara-perkara yang tidak elok tuan-tuan hari ini kan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena berpesan kepada anak-anak kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau yang mana ada handphone kan, yang mana ada komputer sendiri dekat rumah tu, hati-hati ni tuan-tuan. Kita tak tahu kan apa yang dia bukanya, wa na'udzubillah lah kan. Kita tidak tahu apa yang mereka buat dengan handphone mereka. Maklumlah tuan-tuan, internet ni, dunia ni di hujung jari kan. Macam-macam ada, macam-macam ada kan, macam-macam ada kat handphone kita. Kita yang tua pun kadang tak tahu macam mana nak main handphone kan. Tapi anak kita lebih advance main daripada kita dengan gamenya ni tuan-tuan kan. Banyak anak kita main game ni kan, sampai main game sanggup 1 jam 2 jam, tapi nak ngapal Quran, nak solat, nak ngaji, bukan main payang kau nak ngaji. Sini saya pesan pada anak-anak murid saya ni, kalau balik kampung tu pesan kepada mak ayah diorang, jangan bagi handphone sangat. Kalau dah pegang handphone tu tuan-tuan, berjam-jam kan, berjam-jam
main game Mobile Legendnya, FIFA-nya, apa lagi? Amplifier tu apa sistem? Fire? Dia tahu ni dah senyap ni. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Main game kan sampai mak panggil, nak mana? Dia diam. Rupanya ada Quran nyorok belakang. Ngaji. Rupanya handphone nyorok bawah bantal. Anak-anak kita ni banyak akalnya juga kan? Banyak akalnya kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang tuan-tuan, handphone ni kena jaga kan. Kita risau banyak benda-benda yang tak sepatutnya mereka tengok, mereka lihat, mereka bermain dan sebagainya. Handphone kan, main game lah, dengan chatting dengan kawan lah, dengan awek lah. Umur baru 13, 14, 15 dah ada awek. Saya umur 25 baru ada awek. Sampai sekarang jadi isteri saya. Kan? Ini anak-anak kita ni, tu yang tuan-tuan, banyak sangat perkara-perkara. Lepas tu buat TikTok pula tu. Buat semula pula tu. Semula nyanyi dekat media sosial, main TikTok lah, joget sana joget sini lah kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan wa na'udzubillah min zalik. InsyaAllah sama-sama kita jaga diri kita. Saya nasihat pada diri saya, tuan-tuan, kita jaga daripada melihat perempuan yang haram dilihat, dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, dan memelihara perut daripada makan benda yang syubhah. Contohnya apa tuan-tuan? Kita rezeki kita lah punca rezeki kita ni tuan-tuan. Sebab itu kena pastikan halal kan. Kita bekerja mencari nafkah untuk isteri dan anak keluarga kita, pastikan yang halal tuan-tuan kan. Gaji yang kita dapat pastikan halal. Kita beli makanan, kita masak makanan pun yang halal, halalan thayyiban mubarakah, halal, baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita isteri nak masak tu, masak sedap-sedap untuk suaminya. Yang suami, kalau kita ni dah makan isteri masak, janganlah banyak komplain kan. Kita makan je. Kita makan. Kalau terlebih garam sikit sebanyak tu, halalkan je lah. Makan je apa yang isteri kita masak. Kan? Tahu tak kisah Sayyidatina Aisyah kan, radhiyallahu anha, dengan suaminya Nabi SAW kan. Kalau Aisyah minum air dalam gelas tu kan, Nabi dia minum, kemudian dia letak, Nabi ni ambil gelas tu, dia minum gelas yang sama, bukan gelas yang sama lagi, di tempat bekas bibir Sayyidatina Aisyah dia minum, tempat yang sama dengan kesan bibirnya itu. Allah, cuba kita amalkan kejap lagi balik rumah. Isteri kita minum, letak, abang apa lagi minum lah, minum cawan yang sama kan, bukan sama lagi, bekas bibir saya yang sama tu abang minum. Nak tak? Nak tak? Mesti punya. Sekejap lagi kita cuba buat kan. Sebab itu tuan-tuan, kita ni sepatut makin lama kita ni, kita romantik lah kan. Suami isteri kan, minum bekas yang sama, tidur kata yang sama kan, mandi. Ada anak tak ada cerita banyak-banyak. Tak boleh banyak cerita banyak-banyak. Dan memelihara hati, memelihara perut daripada makan yang syubhah. Tuan-tuan, makanan kita makan ni tuan-tuan jadi daging kan. Satu tuan-tuan, si suami isteri yang bekerja, pastikan kita kerja itu yang barakah kan, kerja yang elok-elok kan, cari rezeki yang elok-elok untuk beri kepada anak-anak kita makan yang halal, baik insya-Allah. Dan bersangatan kenyang. Ni yang kadang-kadang kita ni makan tak ingat dunia ni. Kan, lagi-lagi bulan puasa.
Kan, kalau bulan puasa tu pesta makanan dekat Malaysia. Kalau bazar Ramadannya tahun ni tak ada lah sebab PKP kan tuan. Jadi tahun dulu kan, kalau bulan puasanya kan, kita tak pernah nampak kuih tu selama ni. Kita nampak pada bulan Ramadan kan, bila sebelum berpuasanya, mak nak air cincau, mak nak air soya cincau, mak nak teh tarik cincau, semua ada cincaunya kan. Mak lepas tu nak mi goreng basah, mi goreng kering, mi goreng lembab, mi goreng mamak dan sebagainya, macam-macam lauk maknya masak. Lepas tu dah berbuka, dah lupa nak beribadah sebab dah kenyang. Kenyang tu dah malas. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita kena ajar mereka ni kena selalu berlapar kan. Sebab bila kita lapar ni, kita semangat untuk buat kerja kan. Kalau kita lapar ni tuan-tuan kan, Nabi ni kadang-kadang dia ikat perut dia dengan batu nak sebab tak ada makanan kan. Dia ajar kepada sahabat-sahabat dia, kepada umat dia senantiasa berlapar. Bukanlah kita kena lapar je, tidak. Maksudnya apa? Kena belajar berlapar. Tak ada makanan kita berpuasa kan. Kurang makan, kita orang lain tak makan lagi, kita bersedekah makanan kita sedikit. Sebab itu tuan-tuan, kalau Nabi ajar pada kita, kalau kita masak kuah tu, lebihkan kuah sedikit untuk jiran-jiran tetangga kita kan, untuk mereka merasai apa yang kita makan sedikit sebanyak. Jangan membazir tuan-tuan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu siapa? Saudara syaitan. Syaitan. Okey, sikit lagi. Dan menyeru kepada dan bersangatan kenyang, kerana yang demikian itu menyeru kepada zina, yang adalah sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama, kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka itu yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Subhanahu wa taala akan Tuhan yang lain, yang tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Subhanahu wa taala akan membunuhnya melainkan dengan sebenar-benar, dan tiada berzina mereka itu, dan barang siapa yang mengerjakan akan yang demikian itu, nescaya berjumpa dia dengan seksa Allah Subhanahu wa taala, telaga di dalam api neraka Jahannam, dan digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat, dan berkekalan ia padanya dihinakan melainkan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah ni Maha Pengampun. Sebesar mana dosa kita ni tuan-tuan, Allah ampunkan dosa kita. Tapi kena bertaubatlah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apakah maksud taubatan nasuha tuan-tuan? Ada 3 ciri taubat nasuha ni. Pertama, dia menyesal dengan apa yang dia buat. Itu ciri-ciri orang yang dah bertaubat. Taubat ni banyak, bukan tahu buat. Taubat kan, bukan tahu buat, tapi Allah kata bertaubat. Bertaubat ni apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia menyesal dengan apa yang dia buat. Selama ni dia banyak berzina, dia banyak buat dia minum arak, dia berzina, dia banyak buat dosa. Tak apa, Allah kata kau menyesal di atas perbuatan engkau. Yang kedua, dia bertaubat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Dia berdoa, dia solat sunat taubat, dia berdoa kepada Allah supaya dia dapat diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, dia berjanji, dia yakin diri dia tidak akan kembali buat perkara yang jahat itu lagi. Ini ciri orang bertaubat 3. Pertama, dia menyesal. Ya Allah, ada zikir kan? Zikir yang apa? Tubna ilallah, aku bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa raja'na ilallah, aku kembali, kami kembali kepada engkau ya Allah. Kan, wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Wa nadimna, aku menyesal, kami menyesal ya Allah
di atas ma fa'alna, di atas segala perbuatan-perbuatan kami yang lalu ya Allah. Itu kan zikir kan kita baca kan, tubana ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna fasubhana man la yaqdiru khalqu qadrahu wa man huwa falqal arshil fadhumu wahadu malikun ala arshis samai muaiminu li'izzati ta'uju wa tasjudu. Apa lagi? Fasjudu hasbi rabbi jallallah. Itu kan zikir kan. Sama-sama kita berzikir nanti insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasasabila, dan jangan kamu menghampiri zina kan. Sebab itu tuan-tuan, Allah ni kalau jangan kita buat kemungkaran zina itu. Macam mana? Jangan kita hampir kepada zina tuan-tuan. Jangan kita hampiri zina itu. Maksudnya apa? Kalau kita dating tu, kita dating awek kita, couple kita tu, bila dah mula pegang tangan tu, Allah, dah start Swiss lah tu. Dah start engine dah tu kan. Bila dah main WhatsApp dengan awek kita tu, bila dah abang apa khabar, abang sayang, dah timbul sayang tu, itulah jalan ke zina tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila dah dating tu, dah pegang tangan, dah minta maaf lah, dah mula bercumbu-cumbuan, Allahu Akbar. Jangan kita menghampiri zina, kerana zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji dan sejahat jalan sejahat pekerjaan. Innahu kana fahishatan wa sabila. Suratul Isra ayat yang ke-32 telah menceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bertanya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau jadikan bagi Allah yang kau menyekutukan dia, dan ia juga menjadikan akan dikau. Bersembah aku bahwasanya demikian itu sesungguhnya dosa yang sangat besar, iaitu menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian ayu apa dia? Bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Zaman dulu Arab Jahiliah tuan-tuan, banyak kan kisah-kisah dulu zaman Arab membunuh anak perempuan kan, sebab dia malu, takut kan. Orang dulu Arab ni dia suka layan anak lelaki supaya boleh jadi pewaris dia, supaya dia jadi boleh pergi berperang kan, supaya boleh jadi pembela dan sebagainya. Thumma ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Dan yang terakhir Nabi kata apa? Bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan engkau. Allahu Akbar. Dosa ya tuan-tuan, 3 dosa besar ni tuan-tuan: menyekutukan Allah, membunuh anak, dan juga yang terakhir bersabda dia, berzina akan perempuan yang orang yang hampir dengan engkau. Allah wa na'uzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita beramal, sama-sama untuk kita menjaga diri kita, kita menjaga ahli keluarga diri kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah kata apa dalam surah Tahrim? Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang beriman, pelihara diri kamu, ku anfusakum, jaga diri kamu, wa anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, daripada apa tuan-tuan? Nara, daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Marilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jaga kita lagi-lagi sekarang ni musim-musim penyakit Covid ni tuan-tuan, sama-sama untuk kita jaga kebersihan diri kita, ahli keluarga kita, rumah kita, kenderaan kita, supaya penyakit itu tidak
akan datang kepada kita insya-Allah. Sama-sama kita berdoa agar diri kita, ahli keluarga kita, jiran kita, jemaah surau ini dipeliharakan diri mereka daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته وكل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا الفاتحة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أحيانا بالإيمان وأمسنا بالإيمان ودخلنا جنة مع الإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وإلى اللقاء sehingga kita bertemu lagi wa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.